Koordinat. Apa tu koordinat? Koordinat ialah satu daripada dua magnitude atau lebih yang digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu titik, iaitu garisan, kelok atau satah. Jom lari. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Terima kasih siapa yang menunggu video Cikgu ni, yang mesej Cikgu bila nak ada video baru. Jadi ini adalah bab 7, tingkatan 2, tajuk koordinat. Jom kita tengok. Dalam tajuk koordinat ni kan kita ada dua formula yang penting yang pelajar kena kuasai. Termasuk satu lagi formula teorem Pythagoras yang pelajar dah belajar waktu kamu tingkatan 1, iaitu bab 13. Jom kita tengok contoh soalan berkenaan dengan bab 7 koordinat. Dalam tajuk koordinat ini, kita akan menghitung jarak. Maksudnya dia akan bagi soalan dalam bentuk sarta cartes macam ni. Dan pelajar perlu mengira jarak antara satu titik kepada satu titik yang lain. Contohnya dekat sini, dia suruh kita cari jarak. Hitung jarak PQ dalam setiap yang berikut menggunakan teorem Pythagoras. Kan saya cakap kan, dalam tajuk ini, pelajar akan gunakan konsep teorem Pythagoras untuk mencarikan jarak antara dua titik. So dalam kes ni, dia nak titik P1, Q1. Jadi sebelum kita tahu macam mana nak selesaikan dengan kaedah teorem Pythagoras dalam menghitung jarak, terlebih dahulu kita tengok dulu koordinat bagi P dan Q. Okey, ni P, macam mana nak baca koordinat daripada sarta cartes. Pelajar kena tengok paksi X dulu. Paksi X kita 2, kemudian paksi Y yang macam ni, yang mencancang ni paksi Y. Yang macam dinding ni paksi Y, yang macam lantai ni paksi X. Maka kalau kita nak tengok koordinat P, tengok X dulu. X kita berapa? 2. Kemudian kat sini kan, Y kita berapa? 6. Jadi kita punya koordinat 2, 6. Tengok 2 dulu, baru 6. Jangan terbalik. Tengok paksi X, baru paksi Y. Sama juga dengan titik koordinat bagi Q. Kita tengok dulu paksi X dulu, 5. Kemudian tengok paksi Y kamu 2. Jadi sini 5, sini 2. Jadi Q koordinatnya adalah 5, 2. Jadi sebelum kita menggunakan formula pertama dalam tajuk koordinat, kita boleh sebenarnya hitung jarak dari P ke Q dalam garis lurus ini menggunakan konsep teorem Pythagoras yang kita belajar waktu kita tingkatan 1 dulu, bab 13. Kenapa? Sebenarnya kalau kamu lihat P dan Q ni, kalau kita buat garisan, sebenarnya kalau kita nak cantumkan macam ni, okay, dia ada R kat sini, kita boleh nampak dia macam satu segitiga bersudut tegak. Okay, R ni memang dah ada lah. R ni titik koordinat dia kat sini. 2, 2. Dia memang kat sini. Jadi, dengan data yang segitiga bersudut tegak ni, kita boleh guna formula teorem Pythagoras. Ingat lagi tak formula teorem Pythagoras? Formula teorem Pythagoras kita boleh guna, boleh tengok dalam tajuk, saya tak ulang ya. P Q kuasa 2 sama dengan P R kuasa 2 tambah Q R kuasa 2. Jadi apa maksudnya ni? Nak tahu bagi mendalam tentang tajuk ni, minta tengok video cikgu yang lama tu, tajuk teorem Pythagoras, supaya lebih jelas, lebih faham. Jadi kat sini cikgu terus saja masuk. Jadi kalau kita tengok PR berapa unit? Kat sini dia tulis 4 unit because ada 4 kotak. Kerana ada 4 kotak, cikgu kata 4 unit. Jadi PR 4 unit, saya tulis 4 kuasa 2. Tambah dengan QR ada berapa unit? QR kita ada 3 unit, 3 kotak kan? 3 kuasa 2. Kat sini ada kuasa 2 ni. Kita
boleh pindahkan nilai kuasa 2 itu ke sebelah. Nanti kat sini 4 kuasa 2, 16. Tapi saya type jugalah. 4 kuasa 1, 4 kuasa 2 ni tanda dia ni. Okey. Kita dapat 16. Tambah dengan 3 kuasa 2. Kita dapat 9. Okay. Dan bila kita tambahkan dia, 16 tambah 9, kita dapat 25. Tapi tak habis macam ni je. Ingat kita ada kuasa 2 ni. Jadi kita pindah sebelah. Kuasa 2 kalau pindah dia jadi punca kuasa kat sini. Jadi jawapan bagi PQ adalah 5. Jadi sebenarnya jarak menggunakan kaedah teorem ni kita boleh tahu jarak antara P dengan Q adalah 5 unit. Selain daripada tu, untuk mencari jarak antara PQ menggunakan teorem Pythagoras, selain daripada kaedah teorem Pythagoras, kita boleh guna satu lagi formula khas dalam tajuk koordinat tingkatan 2 ini. Formulanya adalah punca kuasa. Ini kaedah yang kedua. Kita nak cari PQ. Kaedah yang kedua. Ini kaedah yang pertama. Kaedah menggunakan kaedah teorem. Yang ni saya nak guna formula baru ni. Formula baru. Okay. Kita tengok X kuasa 2 tolak X, bukan X kuasa 2. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2. Tu dia panjang. Jangan risau dekat bahagian yang formula tu, diorang ada bagi. Dekat kertas soalan ni selalunya memang belah depan yang bahagian formula tu, dia ada bagi ni. Dia punya formula bagi mencari jarak untuk koordinat. Jadi apa maksud X1, X2, Y2, Y1 ni apa dia? Okey, tengok yang warna biru ni. Okey, koordinat dia yang P ni kita buat X kat sini Y. Tapi sebab dia titik pertama kita tolak 1 kat sini, 1 kat sini. Okey, kat sini adalah koordinat yang kedua, kita buat X, Y juga. Tapi sebab dia koordinat titik yang kedua, kita tulis 2 kat sini. Ya. Jadi kita masukkanlah ikut formula ni. Mana X2? X2 adalah 5. Okey. Mana X1? X1 adalah 2. Buat kurungan, kuasa 2 kan dia. Tambah dengan, cari. Mana Y2 kamu? Ni kan? 2. Okey. Tolak dengan Y1 kamu mana? 6. Kuasa 2 kan dia. Jangan lupa letak punca kuasa. Taklah punca kuasa. Lepas tu, kita buatlah operasi dalam kurungan ni. Kita buat operasi dalam kurungan. 5 tolak 2, 3. 3 kuasa 2. Jangan lupa letak kuasa 2. Tambah 2 tolak 6. Kita dapat apa 2 tolak 6? Kita dapat negatif 4. Boleh tekan kalkulator tu. 2 tolak 6. Allah. 2 tolak 6. Tu dia. Negatif 4. Taruh. Jadi kuasa 2 ni jangan lupa letak. Bunyi burung-burung macam kat taman . Tak tahulah korang dengar ke tak ni. Okey, kita punca kuasakan lagi. Kemudian kita dapat 3 kuasa 2, 9. Okey, 4 kuasa 2, negatif 4 kuasa 2. Kita dapat 16. Okey. Dapat ni. Kan? Kuasa 2. Negatif 4. Kuasa 2. Saya letak dalam kurungan tau negatif 4 yang kuasa 2. Sebabnya kalau tak letak dalam kurungan, kuasa 2 tu hanya untuk 4 je. Cuba tengok ni. Negatif 4 kuasa 2. Kita dapat 16. Sepatutnya jawapan dia kenalah 16. Tapi ada pelajar, dia tengok negatif 4 kuasa 2. Dia tak buat kurungan. Dia buat negatif 4. Terus kuasa 2 macam ni. Lain tau jawapan dia. Nanti kuasa 2 tu hanya pada 4 je. Nanti dia jadi negatif 16. Dah salah lah nanti kalau jalan kiraan seterusnya. Jadi kalau nampak negatif 4 kuasa 2 tu, buat kurungan. Jangan tak buat kurungan. Lain jawapan dia. Buat kurungan, tekan kurungan ni. Negatif 4, tutup kurungan baru tulis kuasa 2. Maksudnya kuasa 2 ni ke atas seluruh lah. Negatif dengan 4 ni dua-dua kuasa 2.
Dapatlah 16. Tapi kalau kamu buat negatif 4 tu saja kuasa 2, dia kuasa 2 dekat 4 tu je, nanti jawapan kamu dapat negatif 16. Dia jadi salah bila nak kira nanti. Jadi hati-hati tekan kalkulator tu. Okey. 9 tambah 16 dapat 25. Punca kuasa 25 berapa? 5. Sama juga jawapan dia. Cuma yang ini kita guna kaedah teorem. Yang ni kaedah yang kedua, iaitu mencari jarak menggunakan formula. Formula ni lah. Formula X 2 tolak X 1 kuasa 2 tambah Y 2 tolak Y 1 kuasa 2 punca kuasakan. Masuk koordinatnya berapa? Dapat sama juga jawapan. Mana nak guna? Mana yang mudah? Kalau saya suka je pakai yang ni. Senang. Sebab yang ni kalau kamu nampak segitiga bersudut tegak. Kadang-kadang kita tak nampak kan segitiga bersudut tegak tu kan. Nampak satu garis lurus macam ni je kan satu. Kita confuse, tak ada titik yang ketiga. Senang kalau terus masukkan. Sebab kita ada titik saja, tak ada gambar pun dah boleh terus masuk dekat dalam formula. Senang nak kira. Ni ada gambar. Bolehlah nak buat yang teorem kan kita nampak. Kalau tak ada gambar, dia jadi soalan. Contohnya tak ada gambar ni. Dia bagi soalan macam ni je. Macam mana nak buat teorem kan? Kita tak nampak bentuk dia. Jadi boleh terus masuk dalam formula ni. Senang je. Tekan-tekan kalkulator tu keluar jawapan. Jangan silap je tekan. Okey. Koordinat. Apa fungsi koordinat ni sebenarnya? Koordinat ni banyak digunakan dalam pelbagai kerjaya. Contohnya kerjaya macam juruterbang, tentera, jabatan tanah, jurufo, tanah sudi, arkitek. Banyaklah. Memang banyak nak pakai tajuk koordinat ni. Kenapa? Mereka perlu menentukan lokasi bagi tempat yang disasarkan. Jadi koordinat ni sebenarnya kita boleh pakai untuk tahu satu lokasi tu dengan lebih tepat. Alright, jom kita tengok contoh soalan yang kedua dalam tajuk koordinat. Titik tengah. Hitung koordinat titik tengah bagi pasangan titik yang berikut dengan menggunakan rumus. Selain menggunakan rumus ataupun formula untuk mencari jarak, pelajar juga kena tahu cara nak cari titik tengah untuk dua ataupun sepasang koordinat yang diberi. Sebenarnya untuk mencari titik tengah ada formulanya. Formulanya adalah X1 tambah X2 bahagi 2 Y1 tambah Y2 bahagi 2. Senang je. Dapatlah kita titik tengah. Jadi apa maksud X1, X2, Y1, Y2 ni apa dia? Ni kat sini. Koordinat ni. Kat sini X, kat sini Y kan? Kat sini X, kat sini Y kan? Jadi ni 1. Kat sini jadi 2. Jadi masukkan je lah ikut formula tu. Formula ni pun ada dekat bahagian kertas soalan belah depan sekali tu. Kamu hanya perlu buka kat situ, cuba cek senarai formula. Ada salah satunya formula ni. Jadi tengok X1. Ni X1 4 tambah 8 bahagi 2. Bahagi 2 tu dalam formula ya. Yang ni 2 tambah 6 bahagi 2. Jadi kita dapat 4 tambah 8. Susah sangat saya kira. 4 tambah 8 dapat 12 bahagi 2. Per 2 tu bahagi 2 lah. Dapat 6. Settle. Dapat. Lagi 1. 2 tambah 6. 8 bahagi 2 dapat 4. Koordinat dia 6, 4. Senangnya. Ya, senang. Yang penting tahu nak susun rumus tu macam mana, tahu nak guna rumus apa. Yang ni rumus untuk cari titik tengah pasangan titik dalam koordinat yang diberi ni. Dapatlah jawapan. Mudah ya? Kan? Senang. Jadi rasanya takat sini dululah. Tersasut-sasut. Takat sini dulu. Sebab dalam tajuk ni tak banyak formula yang kena faham. Nak kena guna.
hanya ada kaedah nak mencari jarak dengan titik tengah saja untuk tingkatan 2 ni. Jadi pelajar kuasai dia punya basic tu dulu, iaitu nak menghitung jarak dan juga mencari titik tengah. Jadi next video kita akan bincangkan kaedah contoh soalan, kaedah pula contoh soalan dalam kertas exam. Macam mana dia orang tanya soalan menggunakan tajuk koordinat bab tingkatan 2 ni. Okey, sampai situ saja. Kita jumpa lagi. Kalau ada salah silap, cikgu minta maaf. Kalau ada kekilafan, cikgu juga minta maaf. Cikgu manusia biasa. Ada salah silap, betulkan. Ada soalan boleh komen kat bawah. Kawan-kawan yang lain kalau ada masalah apa-apa, bolehlah komen dan respon pada kawan-kawan kamu yang ada masalah. Kadang-kadang cikgu tak sempat nak respon semua. Soalan korang pun kadang-kadang cikgu tak faham apa yang korang tanya ni. Dia salah silap, cikgu minta maaf. Ajak kawan ramai-ramai tengok Cikgu Aisyah channel. Jumpa lagi tau. Bye-bye. Cikgu Aisyah channel.